Oke, Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat datanglah ke Pejabat Akademi Kepimpinan Balkis. Oke, sebelum kita mulakan dengan lebih lanjut ni, kita buka dululah dengan Ummul Furqan Al-Fatihah. Amin ya rabbal alamin. Oke, pertamanya nak ucapkan terima kasihlah sebab sudi maya ini. Kau tiba-tiba tak panggil kau kan hari ni. Tiba-tiba kau kan? Tiba. Lebih kurang. Ya tak apa. Ustaz baru cari hari ni ke? Ustaz cari main-main lagi. Anggap dia lepas main Jumaat. Tapi tak ada orang nak pergi. Jadi anda-anda lah terpaksa mari. Ya tak apa. InsyaAllah gambar-gambar pun kita betul niat kita balik kan. Sebabnya biasa dah kita manusia awal-awal tu akan ada keterpaksaan. Akan ada macam ketersukarelawanan tanpa sengaja dan sebagainya. Okay, jadi kita niat balik, moga-moga ada mutiara ataupun maksudnya adalah benda kita boleh buat kelip. Walaupun sikit, supaya tak membazirlah kan masa kita hari ni. Okay, jadi sebelum kita mulakan terus kepada buku kita ni, cerita dulu kan sedikit sebanyak berkenaan dengan Akademi Kepimpinan Balkis ni. Okay, kalau ikutkan dia adalah satu pusat latihan lah sebenarnya. Hari tu kita ada jemput juga wakil sekolah adik-adik ni lah. Tapi yang itu dia mari half-half lah. Ada perempuan, ada lelaki kan. Hari ni lelaki belakang, tak apalah. Okay. Tapi dia pusat latihan kepimpinan untuk wanita. Tapi ada program-program yang terbuka macam ni kita buka jugalah untuk lelaki pun tak ada masalah. Sebabnya topik yang kita pilih adalah berkenaan kepimpinan. Jadinya salah satu program dia adalah buku memimpin. Buku memimpin ni kami pilih buku-buku yang ada kaitan dengan kepimpinan, pengurusan, politik dan sebagainya lah. Dan salah satunya kita ambil juga tokoh-tokoh. Sebabnya orang yang menjadi tokoh ataupun orang yang terkenal ni dia ada beberapa nilai dan pengajaran yang kita boleh ambil daripada dia lah. Daripada kehidupan dia. Okay, jadinya tu berkenaan dengan buku memimpin. Jadinya hari ni kita akan resensi buku. Resensi ni maksud dia bedah buku lah ataupun kita akan tengoklah secara overview berkenaan dengan buku yang bertajuk Abu Nawas, Cendekiawan yang Disangka Dungu. Okay, jadinya kita bersama dengan pengisi kita jemput ke hari ni. Puan Syahadat Ismail kan? Dia nak tak nama? Tak tak. Yalah. Jadi beliau suri rumah lah kan, lo ni. Tapi dulu berkhidmat di Selangor kok. Di Kajang Selangor. Di Kajang Selangor lah. Sebelum pulang ke Kelantan untuk berkhidmat. Sebab suami dia dipanggil berkhidmat di Kelantan. Jadi balik di Kelantan lah. Suami Puan Syahadat ni nama dia Syuari. Tahu lah adik-adik kenal kedok. Ada TikTok kan ke tak ada? Ada. Kalau lepas aku bila? iPhone. Oh, dari 2 tahun. Dari 2 tahun lepas. TikTok Reko pernah follow tak? Tak aja dengar. Apa TikTok? Apa dia punya trademark semua? Mari sini aku ceritakan. Mari sini aku ceritakan dia punya TikTok waktu tu pilihan raya. Dia ada satu TikTok Reko ni dia bagi pendidikan politik lah. Jadinya antara yang bagi talk ataupun isi dekat TikTok Reko ni suami pun syahadat lah. Puan Syahadat ni pun ada juga buat sedikit sebanyak dululah Okay. Jadinya kita pergi masuk kepada program ni. InsyaAllah lah hari ni kita akan bedah buku yang kelima dah. Iaitu berkenaan dengan Abu Nawas. Siapa pernah dengar pasal Abu Nawas? Dia dengar ceramah? Macam sebut gitu lah kan? Tapi secara detail tu macam tak tahu sangat lah kan? Okay. Jadi sebelum kita tanya soalan kepada panel, kalau ikut ke Akademi Kepimpinan Balkis ni setiap kali buat program pemimpin ni kita panggil kerangka lah. Maksudnya setiap kali kita baca buku dan bedah buku tu kita akan tengok kepada 6 point ni. Yang pertama struktur buku. Struktur buku tu maksudnya secara ringkas lah berkenaan dengan siapa penulis, berapa muka surat dan sebagainya.
Lepas pada tu kita akan pergi kepada nilai dan pengajaran, kisah menarik yang ada dalam buku, kenapa buku ditulis, ada certain buku, terutama buku yang berbentuk akademik, dia akan ada mukadimah. Bahagian mukadimah ni selalunya penulis dia akan sertakan macam apa masalah yang dia tengok dan kenapa dia tulis. Tapi kalau buku novel selalunya direct masuk kepada cerita lah. Okay, dan seterusnya nilai pengajaran 2 kalau ada. Dan yang terakhir kacamata AKB. Kacamata AKB ni habis kita bedah buku tu, kita akan keluarkan apa tema ataupun benda yang kita boleh ambil, praktikkan dari sudut kepimpinan yang ada dalam buku. Okay. Jadi kita masuk kepada soalan berkenaan dengan struktur buku lah. Jadinya sebelum tu kita berkenalan dulu dengan Posyadah. Kenapa buku ni bukan AKB lah cadang kepada Posyadah. Tapi nak panggil puan ke nak panggil kak ni? Kak ni bunyi pelik pula dia. Takut jauh lah jok dengan dia. Okay, jadi Kak Shu boleh ceritakan sedikit sebanyak berkenaan dengan kenapa pilih buku ni dan terangkan jugalah secara pengenalan berkenaan buku yang Kak Shu pilih ni, struktur yang ada berkaitan dengan dia. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama sekali, selamat pagi. Terima kasih kepada peserta yang hadir secara bersemuka dengan kita pada hari ini dan juga secara maya lah kalau ada. Jadi untuk pemilihan buku Abu Nawas ni saya sendiri yang pilih. Kenapa? Sebabnya tak pernah dengar Abu Nawas ni. Siapa dia Abu Nawas? Sebab Kak sendiri pun bila mula-mula tengok, masa tu pergi ke pesta buku. Di pesta buku, tengok kat rak, dekat rak buku tu, tengok cerita pasal Abu Nawas. Kita pun macam, siapa Abu Nawas? Tak pernah fikir pun siapa dia Abu Nawas. Jadi sebelum tu, seperti yang dikatakan oleh Cik Puan moderator tadi, nama Kak Syuhada Ismail, boleh panggil Kak Syu je lah. Kita nak biar ada bonding antara Kak dengan adik-adik ni. Sebelum ni, Kak tahu ada biasa tengok ke Kak mana-mana? Tak ada lagi. Sebab Kak rasa macam familiar muka-muka ni. Rasa mungkin kita pernah jumpa mana-mana program. Tak pernah. Okey, tak apa. Untuk buku Abu Nawas ni, inilah dia punya buku ni. Tajuk dia Abu Nawas, Cendekiawan yang Disangka Dungu. Masa mula-mula pilih buku ni, first impression Kaknya sebabnya Kak tertarik dengan Disangka Dungu ni. Kak terfikir kenapa orang ingat dia ni macam orang tak betul sedangkan dia ni cendekiawan. Kan orang ingat dia ni macam orang gila kata gitu. Jadi bila baca sinopsis belakang buku ni, rasa macam menarik dan kena tahu apa dia isi buku dalam buku ni. Jadi Abu Nawas ni kalau nak tahu Abu Nawas ni hanyalah gelaran. Orang Arab ni biasa dia ada dalam bahasa Arab dipanggil kunyah ataupun gelaran. Jadi gelaran dia Abu Nawas. Jadi nama sebenar dia adalah Abu Ali Al-Hasan bin Hani Al-Hakami. Dia dilahirkan di Iran, di kota Ahwaz, Iran. Dan dia ni mix campur belah ayah dia ada darah Arab, belah mak dia ada darah Iran. Jadi nama ayah dia ni Hani Al-Hakami atau dikenali sebagai Abu Hani lah gelaran dia. Mak dia dalam buku ni dia tak sebut banyak sangat tapi dia cuma sebut nama mak dia ni adalah Jalban. Ataupun mungkin orang Arab sebut Golban bahasa Arab. Kak pun tak pasti sangat sebabnya cari detail berkenaan dengan keluarga Abu Nawas tapi tak jumpa sangat. Mungkin tak diceritakan sangat tentang Abu Nawas. Jadi orang ramai tak tahu. Adik-adik pun tak tahu juga kan. Tak tahu. Baru first time dengar Abu Nawas. Kalau orang Arab sendiri pun dia ada sebut Abu Nawas ni sebagai Abu Nuwas. Dia panggil. Jadi ni adalah novel sejarah Islam. Bila kita sebut novel, mesti kita sebut pasal ada fantasi. Fantasi, ada imajinasi yang kita terbayar sendiri kan. Jadi bila sebut novel sejarah Islam ni, kita kena faham walaupun dia adalah berbentuk novel, tapi ada juga tokoh tambah oleh penulis sendiri untuk menjadikan novel ni lebih menarik. Jadi boleh kata tidak 100% dalam buku ni
semuanya cerita memang betul-betul kisah benar pasal Abu Nawas. Jadi ada beberapa cerita yang mungkin dia tambah-tambah sikit untuk jadikan cerita tu lebih menarik. Jadi kita jadi rasa tertarik nak baca. Okey, penulis buku ni adalah Abdul Latif Talib. Kalau biasanya kita panggil Pak Latif lah. Kalau di buku tu. Biasa dengar apa Abdul Latif Talib? Biasa. Sebabnya dia penulis Soho jugalah orang kata ni. Sebab masa dulu, mungkin zaman kita je. Masa zaman kita ni, waktu kat zaman sekolah lagi. Memang kalau nak cari novel sejarah Islam memang akan cari Pak Latif. Kalau di reruai buku dia memang banyak lah. Berkenaan dengan sejarah Islam saja. Okey, jadi tu sedikit sebanyak berkenaan dengan buku Abu Nawas lah. Pertama sekali kita kena tahu siapakah cendekiawan ni. Kenapa dia disebut cendekiawan Abu Nawas? Sedangkan dia ni tak terkenal pun, tak berapa terkenal mana pun. Cendekiawan ni adalah orang yang terpelajar, orang yang ada ilmu, ilmuwan. Semua ada wan-wan belakang tu biasanya orang yang hebat-hebat lah. Contohnya sejarawan, sastrawan, negarawan. Termasuklah cendekiawan ni. Bila sebut cendekiawan ni orang yang ada ilmu, ada something yang dia bagi kepada negara ataupun kepada orang sekeliling dia ataupun pada zaman ketika dia hidup tu ada benda besar yang dia bagi, yang dia sumbangkan untuk kebaikan orang ramai lah. Jadinya uh, untuk pengetahuan adik-adik juga, Abu Nawas ni adalah seorang penyair yang tersohor pada zaman dia lah, ataupun kita panggil pujangga Arab. Orang zaman dulu ni dia tak ada apa, dia tak ada hiburan macam kita ni, ada Facebook, ada Instagram, ada TikTok jadi hiburan dia ni adalah dia memperdengarkan lagu-lagu syair kepada orang ramai. Satu. Jadi kalau macam kalau ikutkan zaman kita dah ni, dia ibarat orang yang duduk tepi jalan, dia nyanyi lagu. Dia nyanyi lagu gitu. Tapi itu adalah hiburan pada zaman. Jadi macam mana Abu Nawas ni boleh jadi terkenal dengan sebagai seorang penyair? Yang pertama sekali adalah cerita dia bermula waktu dia kecil dulu. Masa tu di sebuah kota di kota Basrah, Iran. Masa tu dia jalan-jalan nak pergi ke sebuah pasar. Ayah dia piping tangan dia, pergi tangan dia sambil-sambil jalan nak pergi beli barang dapur. Situ. Jadi bila pergi beli di tengah jalan tu dia nampak ada sekumpulan orang ni duk bersyair lah, duk bersyair. Jadi dia pelik, dia tanya ayah dia, "Wahai ayah, apa yang orang itu tengah buat?" Dia duk tengah kecek sore kau. Gitu. Jadi dia ingat orang-orang itu orang yang tak betul. Orang yang tak bersihat mana. Jadi ayah dia kata, "Wahai anakku, itulah seorang penyair. Kerja dia untuk menghiburkan orang ramai." Jadi dia tanya dia, "Oh, jadi dari mana dia dapat ayat-ayat untuk bersyair itu?" Jadi ayah dia kata, semua orang-orang itu dia start daripada dia belajar dengan dia belajar membaca dan menulis. Jadi Abu Nawas ni start daripada situ dia rasa tertarik untuk jadi seorang penyair. Situ kita tak tahu lagi Abu Nawas ni dikurniakan oleh Allah Ta'ala berbakat dan untuk bersyair. Jadi dia tanya dia, boleh ke dia nak ikut juga belajar baca dan menulis? Jadi ayah dia kata, boleh, nanti ayah dia tolong settle untuk dia. Jadi bila ayah dia uruskan segala persiapan tu, start pada umur dia 6 tahun lagi. Setiap pagi ayah dia akan hantar dia pergi ke sebuah rumah guru untuk berguru belajar sastra. Jadi start daripada situ dia belajar sastra, macam mana nak buat syair yang sedap didengari oleh orang ramai. Jadi nak kata Abu Nawas ni kan dia cerdik, dia bijak. Jadi dia punya peningkatan belajar tu cepat. Jadi dia belajar, cikgu dia pun kata, bisa Abu Nawas ni. Tak suka orang lain. Dia belajar tu pikat dia lagi pada orang lain. Jadi start daripada situ dia mula tulis puisi-puisi ataupun syair-syair dalam bahasa Arab. Dan akhirnya dia perdengarkan kepada orang ramai dan orang ramai terhibur. Sebabnya syair-syair dia ni berbentuk ada jenaka lah, lawak-lawak yang memang dia buat. Jadi start situlah bermulanya kisah dia ni menjadi seorang penyair. Jadi dalam buku ni ada sebanyak 22 kandungan. Ada dalam nota tu ada moderator kita ringkas sikit belakang tu. Dalam
dalam kandungan ni, dalam setiap satu kandungan tu ada cerita yang berbeza. Sini hok menariknya dalam buku ni. Sebabnya kalau kita baca je buku, kita baca dalam keadaan kita tak faham, tak sedap juga. Tapi kalau kita baca cerita dalam buku cerita, oh dia jadi lagi menarik. Jadi setiap satu dalam isi kandungan ni adalah dia memang cerita yang berbeza-beza tentang kecerdikan Abu Nawas. Abu Nawas ni dia berhi benar kurang dengan orang ramai. Kalau kalau contoh kata kita duduk saja dek, tapi lepas tu kita rasa kita nak hiburan, kita pun panggil Abu Nawas. Jadi gitulah pada zaman itu. Abu Nawas ni dia hidup pada zaman Khalifah Harun ar-Rasyid. Jadi Khalifah Harun ar-Rasyid ni pada zaman itu adalah pemerintah lah. Kiranya dialah yang menjaga seluruh rakyat dia pada masa itu. Jadi pada satu ketika, ada satu ketika ni ayah Abu Nawas ni dia merupakan seorang hakim pada zaman. Hakim ni kerja dia kalau ada apa-apa masalah yang berlaku pada masa tu kita panggil hakim. Macam mana nak selesai masalah tu? Jadi ada satu ketika ni di mana ayah dia ni nak nazak tau. Sakit, ayah dia sakit, masa tu dia kecil lagi. Lepas tu bila ayah dia nazak, ayah dia panggil Abu Nawas. Dia kata, wahai Abu Nawas, aku ni nak nazak tau. Boleh kau mu tunaikan satu permintaan aku? Lepas tu Abu Nawas kata, apa dia? Dia pun kata ke Abu Nawas, mu mari cium telinga kanan atau telinga kiri aku. Jadi Abu Nawas pelik. Buat apa kena buat gitu? Jadi dia pun cium lah di telinga kanan ayah dia. Dia rasa macam bau harum sangat. Bau tu sedap. Bau wangi. Bila dia pergi ke telinga kiri, dia rasa, oh, busuknya. Sampai tu mutuh Abu Nawas. Kata busuknya telinga kiri ayah dia. Jadi ayah dia kata, wahai Abu Nawas, mu ceritakan pada aku, oh ya, secara jujur, apa yang mu rasa, apa yang mu bang. Jadi dia tanya ayah dia, wahai ayahku, buat apa telinga kanan mu bang sedap, telinga kiri bang tak sedap asu. Jadi ayah dia kata, wahai Abu Nawas, kalau mu dah tahu, inilah akibat daripada menjadi seorang hakim. Dia kata ada satu ketika tu, ada dua orang mari mengadu ke ayah Abu Nawas ni sebab dia hakim masa tu kan. Lepas tu dia kata sore sore hok main ngadu tu dia dengar. Sore lagi hok main ngadu tu dia tak dengar sebabnya dia tak suka kau itu. Jadi disebabkan ketidakadilan dia dalam memerintah masa tu, dia diberi akibat waktu dia nak nazak tu jadi telinga dia jadi bang gitu. Sebang sedap, sebang tak sedap. Jadi sebelum dia meninggal dunia tu dia pesan pada Abu Nawas. Dia kata, hai Abu Nawas, kemungkinan besar lepas aku mati ni, mungkin Khalifah Harun al-Rashid akan panggil Abu Nawas untuk jadi hakim, untuk menggantikan ayah dia. Kemungkinan besar lah sebabnya dia ni anak beranak je kan. Dan dia pun cerdik supaya dia. Lepas tu, dia pun pesan kepada Abu Nawas. Dia kata, wahai Abu Nawas, kalau mu tak say jadi hakim, mu kena cari jalan untuk supaya Khalifah Harun ni tak lantik dia jadi hakim pada waktu tu. Jadi dia pun ingat pesan ayah dia. Dan pada satu ketika ayah dia pun meninggal dunia. Jadi jadilah cerita yang memang Khalifah Harun al-Rashid ni mari ke rumah dia untuk minta Abu Nawas ni jadi hakim pada masa tu. Nak melantik hakim. Jadi Abu Nawas kata, dia kata okey je. Dia kata okey, lepas tu dia minta izin untuk balik ke rumah dia. Dia minta izin untuk undur diri lah daripada khalifah pada masa tu. Tapi dia tak ingat lagi jawapan dia nak ke tak. Lepas tu, pada waktu petang tu, bila dia tengah duk main-main, apa kata kan kalau macam budak-budak kat petang-petang ni, kita duk lepok-lepok gitulah kan. Jadi pada satu petang ni, Abu Nawas ni dia mari akal. Dia dapat idea masa tu. Dia dapat idea gano nak buat supaya khalifah ni tak lantik dia jadi hakim. Jadi petang tu dia pergi cari sebuah pokok pisang. Masa tu cari sebuah pokok pisang, dia tumpang pokok pisang tu, dia ambil batang pokok pisang tu. Dia ambil batang pokok pisang tu, apa dia buat? Dia duduk atas pokok pisang tu macam dia tengah tunggang kuda, tengah naik kuda. Bila dia buat gitu, lepas tu dia pergi kat kubur ayah dia, dia duduk main kat kubur ayah dia. Dia duduk main sekeliling macam naik kuda gitu. Jadi macam orang ramai ni pelik tengok.
Abu Nawas. Apa Abu Nawas ni? Gila dah kau. Dia ni tak sihat dah kau. Jadi orang ingat start daripada situ, orang rakyat pada masa tu ingat Abu Nawas ni gila disebabkan dia tak boleh terima kematian ayah dia. Jadi bila Abu Nawas balik rumah ni, ibu dia dapat tahu yang ramai orang kecil pasal anak dia. Jadi dia tanya Abu Nawas, buat apa mu buat gitu sedangkan aku tahu mu ni tak gila pun. Jadi Abu Nawas kata, aku dapat akal, dapat idea gana nak buat supaya Khalifah Harun tak lantik dia. Lepas tu mak dia tanya, lepas tu sampai bila mu nak buat gitu? Dia kata sampai Khalifah tu jumpa melantik hakim yang baru. Tak melantik dia. Jadi begitulah hari yang seterusnya berlaku. Dia buat macam yang tak betul. Jadi memang orang ingat dia ni orang gila sungguh lah. Jadi sampai satu ketika tu Khalifah berasa macam lama dah ni kita kena lantik hakim yang baru dah ni. Jadi dia panggil Abu Nawas pergi ke istana dia. Bila pergi ke istana dia tu, uh, masa dekat istana tu Abu Nawas dia buat macam orang gila juga. Dia korek hidung lah, dia buat benda-benda yang orang kalau tengok dia ni kembel lah. Gitu. Benda-benda yang tak senonoh. Jadi uh, Jadi bila dia pergi ke istana tu, Khalifah Harun al-Rashid ni dia rasa macam tercabar dengan tindakan Abu Nawas. Sebagai seorang ketua masa tu, kita rasa macam biadab lah kalau kita nak buat gitu kepada raja kita kan. Jadi dia kata tak apalah. Disebabkan Abu Nawas biadab tu, dia pukul Abu Nawas tu sebanyak 25 kali. Sebanyak 25 kali. Jadi lepas pada tu, Abu Nawas balik. Lepas Abu Nawas balik tu, Khalifah bicara sesama menteri-menteri yang ada dekat istana tu, dia kata tak apa, kita bagi masa selama 21 hari. Kita tengok pada 21 hari ni, kan keadaan Abu Nawas. Okey ke tak? Kalau okey, kita lantik dia jadi hakim. Jadi seterusnya, berlakulah. Uh, ada satu ketika ni, ada seorang ni, dia berminat untuk jadi hakim pada ketika tu. Nama dia Abu Aziz. Abu Aziz ni dia volunteer diri dia untuk jadi hakim masa tu. Sebab dia rasa dia ni macam ada bakat lah untuk menyelesaikan masalah rakyat ni. Jadi bila dia guna kabel ni faham istilah. Guna kabel ni, kabel orang dalam istana. Lepas tu Khalifah bersetuju untuk lantik Abu Aziz pada masa tu. Jadi Allah suka lah Abu Nawas ni bila Khalifah ni dah melantik hakim yang baru. Jadi sejak daripada tu Abu Nawas kembali kepada biasa. Jadi seorang biasa dah dia. Jadi macam orang tahu, bijak lah Abu Nawas ni pandai dia tubik. Pandai dia cari idea untuk tubik daripada tak dilantik sebagai hakim. Tapi nak katanya, walaupun dia tidak menjadi hakim, dia sentiasa dipanggil ke istana untuk selesaikan masalah rakyat. Sebab dia ni orang kata, apa ni, Tuhan bagi, uh, Tuhan bagi ke apa orang kata, gifted lah. Dia ni berbakat untuk menyelesaikan masalah rakyat dan dia berbakat untuk buat lauk-lauk yang boleh menghiburkan orang ramai. Termasuk puisi-puisi dan syair yang dia tulis. Jadi tu sedikit sebanyak pengenalan daripada buku ni lah. Sepanjang lah. Yang sikit rasa tak sih lama mana dia. Jadi lama juga. Lama juga. Itu sikit sebanyak daripada pengenalan untuk buku ni lah. Tak tahulah berasa berminat aku nak baca lepas ni. Apa ni? Aku lagu mana? Mikir. Okay, terima kasih untuk Kak Syu atas pengenalan. Jadi dapat gambaran lah sikit kan berkenaan dengan Abu Nawas ni kan. Jadinya Abu Nawas ni macam Kak Syu tu tadi lah. Buku ni ditulis oleh Pak Latif kan. Jadinya nanti mungkin lah kalau siapa sini boleh baca buku. Kau tak boleh baca buku. Oh, disiplin kita boleh baca buku. Buku kau baca sama? Antaranya lah, antaranya. Apa? Maksudnya self help, self love gitulah. Buku ke apa baca boleh ni ke? Healing. Tajuk ke? Ha? Tiba tak ingat. Kau buku agama je. Buku ke buku baca apa Idin Ramli punya Ramli lah. Dia Al-Qaeda. batch dia okey.
Baca dia lagi buku-buku tu lah. Okay. So macam untuk kalau kita rasa kita boleh baca buku yang berat, buku agama yang berat ke atau buku yang terlalu akademik, buku bentuk novel sejarah Islam ni sesuai lah. Sebab dia tak masuk ke fakta sangat. Dia lebih kepada penceritaan. Dan Pak Latif ni dia suruh masa kat Asyu suruh mendengar lah. Jadi macam lah mudah tu kalau ikutkan. Tapi satu benda kita boleh ambil contoh daripada Pak Latif ni, dia walaupun waktu tu dia suruh, tapi dalam dunia buku ni orang masih kenal dia, dan sampai sekarang dia ada lagi tulis buku-buku lain berkaitan dengan tokoh-tokoh Islam lah. So kalau rasa nak try baca beli bolehlah tengok lagu mana. Tapi kena ingat macam Kak Syah sebut tadi lah. Bila sebut cerita sejarah, maksudnya tak semua adalah fakta. Jangan pula ingat ni dialog ni Abu Nawah kecek gini ni ataupun Khalifah balas gini. Tak, tak. Dialog tu direka. Tapi cerita-cerita tu mungkin ada yang betul, ada yang tak. Gitulah. Okey, jadinya habis kepada pengenalan tadi, kita masuk kepada tajuk yang seterusnya lah. Berkenaan dengan nilai dan pengajaran. Jadinya sepanjang Kak Syu baca buku yang ada lebih kurang 275 muka surat ni. Terpayung tu kan, boleh kira lah nak habis lelah juga. Jadinya apa nilai ataupun apa pengajaran yang Kak Syu nak share lah dengan adik-adik kan. Kebetulan adik-adik yang mari ni kepimpinan. Lah ada beberapa pengajaran yang berkaitan dengan macam kalau jadi pimpinan kan kau ataupun kalau jadi pengikut kan kau itu. Jadi saya mempersilakan. Um, Bila kita baca buku novel sejarah Islam ni, seperti mana Kak Syu kata tadi, dia tidak semestinya 100% betul cerita yang diceritakan dalam buku ni. Dia ibaratkan kita fikir logik. Kita tak hidup daripada zaman tu. Tapi macam mana dia boleh keluarkan sebuah buku yang dia cerita start daripada dia lahir sampai dia meninggal. Jadi situ kita boleh fikir logik yang penulis ni dia banyak reka cerita lah. Dia ataupun dia comel sikit penulisan supaya kita boleh faham macam mana hidup pada zaman dulu tak sama dengan zaman sekarang. Jadi untuk nilai dan pelajaran tu sebenarnya buku modul lah moderator bagi ke adik-adik ni sebenarnya ada belaka dah dalam ni. Cukup lengkap dah belaka. Tapi kita ambil sikit sebanyak je lah mana boleh diceritakan kepada adik-adik lah. Antara nilai dan pelajaran pertama ni yang Kak Syu boleh kata adalah kita boleh menilai seseorang itu melalui kecerdikan akal dia. Lagu mana dia guna akal dia? Contoh, kita boleh tengok daripada kerajaan kalau nak masuk untuk zaman ni kita boleh tengok berkaitan dengan isu semasa yang berlaku di Malaysia ni lah berkaitan dengan kerajaan zaman ni ataupun uh, apa-apa yang berkait dengan apa NGO ke mana-mana institusi ke macam mana pemimpin dia menyelesaikan masalah tu guna akal kedok. Kita boleh tengok orang tu. Dia ni lagu mana setara dia nak menyelesaikan masalah. Adakah dengan cara dia ni marah-marah ataupun dengan cara dia ni paksa orang ataupun dengan cara dia bertenang dulu. Dia bertenang, dia tak melatuh, dia fikir dulu gana nak buat, lepas tu baru dia keluarkan kenyataan apa yang berlaku dengan masalah tu. Jadi tu Kak Syu rasa benda ni perlu ada dalam bila seorang tu menjadi pemimpin. Sebabnya pemimpin yang dia akan jadi rujukan. Contoh exco disiplin kan. Kalau ada apa-apa berkaitan dengan masalah disiplin, memang orang pergi ke disiplin. Kalau ada berkaitan dengan apa-apa isu sukan, kita kena tahu. Kita kena tahu, okey, jenis-jenis sukan pun kalau exco sukan sendiri tak tahu, macam mana nak menjalankan. Okay, macam mana nak menjalankan tanggungjawab tu dekat sekolah-sekolah. Sebab adik-adik ni masih lagi di peringkat sekolah. Peringkat sekolah ni orang kata skop dia tu kecil lagi. Tak tubik dunia luar lagi. Untuk yang kedua, Kak Syu boleh kata ayat dia ni jangan disangka air yang tenang ni tak ada buaya. Kalau kita nak rujuk kepada kisah Abu Nawas ni adalah disebabkan Abu Nawas ni bisa tak akal dia ni. Dia kata, banyak akal lah budak ni. Sampai ke ada orang yang iri hati dengan Abu Nawas ni. Dia rasa macam, betul ke Abu Nawas ni sebijak ini?
tak ada lagi orang di zaman dia tu sebijak yang Abu Nawas ni. Jadi ada orang-orang yang iri hati yang dengki dengan Abu Nawas ni, dia nak test Abu Nawas. Dia nak test kecerdikan yang ada pada Abu Nawas. Jadi dia rancanglah beberapa perancangannya itu untuk mengenak Abu Nawas lah, orang kata untuk perangkap Abu Nawas. Jadi bila dia perangkap Abu Nawas, akhirnya dia termakan diri sendiri. Sebabnya dia tahu dah Abu Nawas ni kita tidak boleh dikalahkan dengan akal kita. Sebab akal dia tu jauh menjangkaui akal kita. Tapi disebabkan dia nak test juga, akhirnya dia sendiri termakan dengan perangkap dia. Jadi jangan kita ingat orang-orang biasa ada ilmu ni, dia boleh diperbodohkan begitu sahaja. Sebabnya orang yang ada ilmu ni dia tahu mana mana hak betul, mana hak tak betul, betul tak? Dia kata mana sok air yang jernih, mana sok air yang keruh. Dia boleh tahu. Untuk yang ketiga adalah uh, seorang pemimpin ni kena ada sifat tenang dalam diri dia. Sifat tenang. Mungkinlah daripada kita ni jenis apa ni? Rasa gelabah. Ada jenis orang ni bila dengar je ada assignment tu, ada kerja sekolah kena buat, dia risau dah gimana ni? Tak siap esok nak sekolah dah. Tapi ada setengah orang ni bila kita jadi pemimpin ni kita kena ada sifat tenang. Sebabnya bila kita tenang, kita mudah nak memikir. Fikiran kita jadi lebih rasional. Bila lebih rasional, um, kita akan perlukan tempoh masa bertenang, dan bila kita perlukan tempoh masa bertenang, masa itulah kita nak fikir macam mana nak selesaikan masalah pelajar-pelajar yang ada dekat sekolah. Yang mana ada masalah disiplin, yang mana ada masalah mungkin kekurangan dari sudut kekurangan perbelanjaan dia, kewangan sekolah dia. Jadi seorang pemimpin ni dia perlu ada sifat tenang tu supaya dia punya fikiran pun lebih molek, lebih comel untuk buat kerja. Gitulah orang kata. Jadi kalau nak rujuk pada Abu Nawas ni kalau adik-adik baca dari buku ni, boleh kata sonwo je. Ada sonwo je cerita yang Abu Nawas ni berasa gelabah. Dia berasa panik bila khalifah ni bagi task ke dia untuk buat kerja tu. Jadi dalam banyak kerja ni, setiap kali dia diarahkan untuk pergi ke istana untuk selesaikan masalah rakyat, mesti dia ajak ke khalifah tu. Dia bahasa tuanku lah. Dia kata, wahai tuanku, beri aku masa 2 hari. Semua dia minta tempoh sama ada masa sehari, 2 hari ataupun 3 hari. Dia kata tuanku, beri aku masa tempoh 3 hari, lepas 3 hari, mari mula ke istana untuk selesaikan masalah itu. Jadi pemimpin kita yang kita nak tidak terburu-buru, tidak tergesa-gesa dalam menyelesaikan masalah. Untuk seterusnya, yang Kak Syul nak tekankan adalah dalam buku ni ada diceritakan, bila baca buku ni Kak Syul terfikir Abu Nawas ni kerja dia ke istana je ke hari-hari. Sebabnya memang setiap daripada isi kandungnya, satu bab tu, dia hanya ceritakan macam mana Abu Nawas selesai masalah rakyat je masa tu. Jadi Kak Syul terfikir Abu Nawas tu memang kerja dia ni gurau dengan orang je ke hari-hari. Tapi dok, sebenarnya di setiap masa lapang ketika dia tak dipanggil ke istana tu, dia mengajar agama. Dia mengajar agama di pondok, di madrasah-madrasah, di rumah-rumah pada zaman dulu ketika tu. Sebabnya lepas dia mahir dalam bidang sastra, ayah dia dihantar Abu Nawas ni untuk belajar bidang agama pula. Jadinya orang kata balance antara dua, seimbang. Dia ada ilmu agama, dia ada ilmu sastra, ilmu dunia. Jadi antara guru sastra yang Abu Nawas pergi berguru adalah Abu Zaid Al-Ansari dan Abu Ubaidah. Ada dia sebut dalam buku ni lah. Dan dia belajar Al-Quran dengan Yaqub Al-Hadrami. Lepas tu dalam ilmu hadis pula, dia menuntut ilmu dengan Abu Walid bin Ziyad, Muqtamir bin Sulaiman, Yahya bin Sa'id Al-Qattan dengan Azhar bin Sa'ad As-Samad. Jadi kita boleh tahu yang selain daripada Abu Nawas ni seorang yang suka berjenaka, dia sebenarnya seorang yang sangat berilmu lah. Orang kata zaman dia ni ustaz-ustaz lah. Sebabnya dia pergi mengajar kitab-kitab kepada budak-budak. Dan banyak masa lapang dia memang dia hanya menunaikan ibadah saja. Menunaikan ibadah, dia pergi mengajar agama. Gitu. Jadi orang kata bila nak mengajar pun, kita kena ada ilmu. Jadi sebelum kita ada ilmu, kita kena pergi berguru dengan ilmu. Dengan
Kita kena pergi berguru untuk dapatkan ilmu tu. Dia ada satu pepatah kata ibarat lilin yang hidup ya, boleh hidupkan lilin yang lain. Kalau dua-dua lilin tak hidup, kita kena hidupkan dulu salah satu lilin yang ada. Bila kita hidupkan salah satu tu, kita boleh hidupkan pula lilin yang lain. Ibaratnya kata, kalau kita nak mengajar kepada orang ramai ni, kita kena ada dulu pengetahuan apa yang kita nak royak tu. Kalau kita tak tahu, macam kata apa, ibarat kita ni jahil je lah, tak ada apa-apa. Okey, untuk seterusnya, antara nilai yang boleh diambil daripada buku ni adalah pemimpin ni, dia kena ada akal yang cerdik untuk selesaikan masalah. Kak Syu banyak dia cerita pasal macam mana nak selesai masalah. Tapi tak banyak cerita ada dalam buku ni kan. Tak apa ni Kak Syu tunjuk contoh beberapa cerita yang diceritakan dalam buku ni. Apa dia yang Abu Nawas selesai sebenarnya. Jadi mungkin kalau di sekolah ni, kalau di zaman sekolah dulu, Kak Syu pun zaman sekolah dulu, orang kata berada dalam kategori kepimpinan jugalah. Jadi bila apa-apa berkaitan dengan agama ni, biasanya memang orang akan mari rujuk kita. Orang akan mari rujuk sebabnya kita ni salah seorang pemimpin yang berada di sekolah tu. Kalau apa-apa berlaku yang berkaitan dengan sekolah tu, memang orang percaya kita. Jadi kat sini cara kita nak menyelesaikan ataupun kita nak memberi orang tu yang apa yang orang minta tu. Dalam buku boleh faham kau lah. Buku ngatuk. Kita boleh makan-makan sambil-sambil. Aku tak cukup oksigen. Alhamdulillah aku tak cukup oksigen. Boleh minum-minum air sambil-sambil. Jadi itulah sedikit sebanyak nilai dan pengajaran yang kita boleh ambil daripada cerita Abu Nawas. Okey, terima kasih untuk Kak Syu atas beberapa perkongsian kan berkenaan dengan kisah dan pengajaran. Okay, jadi bila baca buku ni kita kena baca kalau sebab dia cerita, jadi dia tak ada lah kita katakan kalau kita baca buku ni dia cerita, dia habis kayak gitu je kalau adik-adik tak keluarkan point. Maksudnya daripada cerita ni dapat pengajaran ke apa, daripada cerita ni pengajaran ke apa kan. Tapi Abu Nawas ni gitulah. Ada kan dalam kalangan adik-adik bila kita nak lantik dia tak say betul tak? Kita pun tak say juga. Kau nak? Kalau ikutnya, lah kita pun tak say kan. Lagi-lagi kalau nak kata 5 kan. Ada SPM kan. Maksudnya kita ada peksa besar. Kadang-kadang rasa sekelak annoying. Tapi lebih kurang lah annoying juga lah. Maksudnya macam wih lah aku boboh lagi kok kan macam gitu. Tapi begitulah tanggungjawab ni dia akan jatuh kepada orang yang boleh. Maksudnya orang yang mampu. Allah dia tak kira bagilah maksudnya kau orang tu tak mampu ni. Kalau dia bagi ni untuk jadi pengajaran kepada orang lain. Jadinya Abu Nawas ni walaupun dia memilih untuk tidak menerima jawatan tapi dia menjadi pengikut yang boleh memimpin khalifah pada zaman tersebut. Jadi pernah dengar kat Khalifah Harun Ar-Rasyid kan? Gapo glamour pasal Khalifah Harun ni? Tak tahu. Tahu. Ada tak tahu? Pernah dengar kat Khalifah Harun Ar-Rasyid kan? Gapo dia punya apa? Suhu signifikan nak kalau Umar Abdul Aziz kenal pernah dengar? Kalau Umar Abdul Aziz ni dia terkenal sebab apa? Apa kepimpinan yang adil? Dia terkenal sebab leadership dia lah. Leadership dia ni macam seseolah menyerupai Khulafa Ar-Rasyidin punya style. Walaupun dia beza jauh kan. Jadi Khalifah Ar-Rasyid ni dia terkenal disebabkan dia ni seorang pemimpin yang sangat cintakan ilmu. Jadinya cendekiawan pada zaman dia ni tumbuh macam cendawan tumbuh lepas hujan. Maksudnya ramai. Orang-orang jadi nak belajar dan sebagainya. Tak silap saya bawah dia jugalah kok start ada perpustakaan. Maksudnya start wujudnya dikumpulkan buku-buku, penulisan dan sebagainya lah. Jadi Khalifah Harun Ar-Rasyid ni dia tersohor sebab keilmuan dia lah walaupun dia seorang pemimpin. Okay, jadinya lepas kita belajar sedikit sebanyak tadi pasal nilai dan pengajaran, kita akan masuk kepada soalan yang seterusnya lah, iaitu dalam banyak-banyak kisah menarik yang ada dalam buku ni, ada tak satu atau dua kisah yang Kak Syu rasa macam semua orang kena tahu? Maksudnya rugi kalau tak ambil pengajaran daripada kisah ni.
Sebab ada 22 bab, maksudnya lebihlah 22 cerita kan. Jadinya dalam sebab pun bukan ada satu cerita kan. Jadinya dalam dekat dengan beberapa puluh cerita yang penulis sekarang ni, ada tak satu kisah yang macam menarik kisah ni untuk kita ingat dan jadikan pengajaran. Silakan. Untuk sebelum tu Kak Syu nak bagi tahu konsep tu yang diceritakan Abu Nawas ni adalah konsep storytelling. Storytelling ni orang kata memang bentuk cerita dah. Kalau nak baca buku cerita memang sesuai lah kalau kita baca buku ni. Dan kita boleh tahu kisah-kisah berkenaan dengan bila kita baca cerita Abu Nawas menyelesaikan masalah rakyat ni, dia lebih kurang kita baca, kita main teka-teki. Sebabnya dalam buku ni banyak juga dia main teka-teki dengan rakyat. Jadi bila contoh lepas ni adik-adik, bila dah habis baca buku ni, tak ada cerita nak royak kita boleh cerita kepada sains-sains ataupun adik-beradik ataupun siapa-siapa lah yang kita boleh cerita. Dan ibarat kita main teka-teki je lah dengan dia ni. Jadi antara kisah menarik yang Kak Syu rasa saya boleh dengar, Kak Syu ambil 3 kisah. Yang pertama, kisah berkenaan uh, ada 2 orang perempuan yang mengaku ada seorang bayi ni anak dia. Bayi tu seorang je. Jadi pada masa ketika tu riuh lah di kota di Iran tu, di kota Baghdad tu, riuh dengan ada seorang bayi ni tapi 2 orang mengaku tu anak dia. Jadi kalau kita fikir takkanlah seorang bayi lahir daripada 2 rahim berbeza. Mestilah lahir daripada satu rahim je kan. Jadi berlakulah isu dua-dua mengaku ni anak dia. Jadi masa tu dipanggil lah hakim. Hakim pada masa tu itu Abu Aziz tu panggil macam mana nak selesai masalah ni. Jadi Abu Aziz fikir dia pun tak boleh nak beza mana satu muka pada bayi ni. Sebab dua-dua muka tu sedih lah. Lepas tu sedih ni anak saya ni memang anak saya. Saya yang mengandung ke dia. Seorang lagi kata, dok ni memang anak saya beranak ke dia selama 9 bulan ni duduk dalam kandungan saya. Jadi dua-dua ni kita tak nak beza mana semok yang sebenar. Jadi benda ni berlarutan lah selama beberapa hari. Lepas tu disebabkan tak dapat nak selesai masalah tu, hakim pada masa tu panggil lah Khalifah Harun al-Rashid. Dia buat pergi ke istana. Dia kata, wahai tuanku, ada satu masalah yang melanda bulan ni. Dan aku tak dapat nak selesai lah Tuhan. Cuba tuanku pula yang telah selesai. Jadi pada masa tu, bila cerita balik kepada Khalifah ni, Khalifah pun buntu. Dia kata, dia pun tak nak selesai lah. Macam kan tak tahu nak judge ni anak siapa antara 2 orang mak. Jadi masa tu Khalifah pun teringatlah aku Abu Nawas. Abu Nawas ni bijak. Dia ni banyak idea. Jadi panggillah Abu Nawas ke istana pada masa tu. Panggil. Dia kata, wahai Abu Nawas, kita orang ni berhari-hari dah tak nak fikir siapa mak pada anak ni. Boleh tak mutlah selesai? Jadi Abu Nawas kata boleh. Tapi bagi aku masa sehari untuk aku fikir. Dan ni nak balik dulu. Jadi dia balik rumah dia. Balik rumah dia, dia mari pula esok care tu. Dia mari pula esok care tu. Dia kata, okey, letak anak tu atas meja. Letaklah bayi tu atas meja. Bila letak tu meja, dia pun ambil pedai dari dekat istana tu ada bodyguard lah kan orang kata. Ada bodyguard tuanku masa tu. Masa tu dia ada pegang pedai yang tidak bersarung. Jadi dia pun ambil lah pedai tu. Ambil pedai tu. Jadi takutlah dua-dua orang mak ni. Dia kata, mana gapo kau anak aku? Sial lah kau anak aku. Lepas tu Abu Nawas kata, okey. Sebelum aku buat gapo kau anak ni, cepat. Salah seorang mesti mengaku dan mengaku kalau siapa anak sebenar ni. Maksudnya royak siapa mak yang sebenar kepada anak ni. Jadi dua-dua ni tak semua aku. Dia kata, tak ni anak aku. Memang anak aku. Aku mengandung ke dia. Jadi Abu Nawas kata, okey tak apalah kalau gitu aku belah lah anak ni. Dia kata, aku belah anak ni biar jadi 2. Jadi sama adil lah. Seorang dapat sebelah, seorang dapat sebelah. Ya, jadi kita fikir, tak okey lah dia nak belah baby kan pada masa tu. Jadi lepas yang Abu Nawas kata gitu, salah seorang perempuan ni, dia kata, oh boleh juga tu Abu Nawas, molek juga buat lagu tu. Barulah hati dua-dua dapat sama rata. Oh dia kata lagu tu. Tapi seorang lagi puan ni,
orang perempuan tu, dia kata, "Jangan Abu Nawas, jangan sakiti anak aku, sia dia kalau dia sakit. Aku rela beri anak ni kepada ku seorang lagi." Dia kata gitu. Jadi selesai lah masalah. Faham tak situ? Maksudnya jumpa dah siapa mak sebenar kepada anak ni. Mana-mana mak atas dunia ni memang takkan sanggup untuk belah anak dia. Jadi, orang kata, apa? Jadi masa tu selesai dah masalah. Jadi terserahlah kecerdikan yang ada pada Abu Nawas pada ketika tu. Jadi anak tu dikembalikan kepada mak dia dan perempuan yang seorang lagi tu dia mengaku dia nipu je sebenarnya. Sebab dia nak ke budak tu. Jadi dia dikenakan hukuman. Jadi nak katanya daripada cerita ni kita boleh tahu daripada cerdiknya Abu Nawas ni kita boleh tahu muslihat orang tu. Dia nak buat jahat apa dia nak buat baik. Jadi dia boleh tahu. Jadi selagi cerita Abu Nawas ni dia banyak menggunakan ugut. Itulah orang kata ugut sebab nak suruh dia royak macam benarnya. Contoh, contoh kalau kita tugas, ini tugas hak molek lah. Contoh kita, Tina ni kaya payah mikir nak makan mana. Contoh dia tanya nak makan mana, tak tahu ikut lah. Bila kita pergi kedai tu tak setuju pula Jadi sebelum sampai tempat tu, kita main teka-teki dengan dia. Cuba teka, saya nak bawa awak pergi makan mana? Mesti dia kata. Msti kuih tu royak ke dia nak pergi makan mana. Benar kita nak tahu dia nak pergi makan mana. Macam benar. Jadi bila dia royak contoh, dia nak pergi coffee brew. Jadi kita tahu dah, oh sebenarnya Tina ni nak pergi makan situ. Jadi cerita Abu Nawas ni lagu tu lah lebih kurang. Macam mana dia nak selesai. Dia ugut orang tu supaya royak. Lepas tu, itu cerita yang pertama. Cerita yang kedua adalah uh, ada satu kisah ni, Khalifah Harun al-Rashid tu dipenjara disebabkan Abu Nawas tu sendiri. Right? Bijuknya Abu Nawas ni, siapa Khalifah tu kena masuk penjara. Jadi pada satu ketika tu, lepas Abu Nawas balik daripada istana, macam biasalah dia pergi istana tu sebab nak selesai apa yang tuanku perlukan lah masa tu. Bila dia balik daripada istana tu, masa tu hari masih tak berapa gelap mana lagi. Jadi dia fikir tak apa lagi jalan-jalan dulu lah. Bila dia pergi jalan-jalan tu, dia jumpalah satu kampung Badui. Kampung Badui. Masa tu dia tengok ada sebuah rumah besar situ. Dan riuh sangat kat rumah tu. Riuh sebabnya orang duk nego. Orang duk nego, mari, mari, mari beli, mari beli. Jadi dia rasa tertarik lah masa tu. Dia pergi tu dekat rumah tu dia tengok ramai orang duk makan bubur haris. Nama makanan tu bubur haris. Bubur haris tu adalah makanan khas yang diberikan kepada para petani. Bubur haris. Jadi masa tu Abu Nawas tu dia tak masuk lagi dalam rumah tu. Sebabnya dia nampak ada sebuah pokok besar. Pokok besar ni dia fikir tak apalah nak rehat-rehat dululah. Dia duduklah bawah pokok tu. Bila dia duduk bawah pokok tu, dia pun tertidur. Tidur bawah pokok tu. Bila tertidur bawah pokok tu, dia pun tersedar sebab dia rasa dia ni dicampak. So, macam dicampak Bila tersedar tu rupanya dia duduk dalam jago. Duduk dalam jago Arab Badui pada masa tu. Jadi masa tu orang Badui tu dia olos satu pinggir berisi makanan bubur haris tu lah. Dia kata, mu makan bubur ni sebelum sebabnya esoknya aku nak sembelihmu daging-daging Abu Nawas ni dia nak ambil masuk dalam bubur haris ni. Gitu. Jadi Abu Nawas ni dia terkejut. Dia kata, oh rupanya bubur haris dia nak jual luar rumah tu. Bubur campuran daging manusia. Jadi dia terkejut. Pada masa tu ada dia orang manusia makan daging manusia. Jadi dia terfikir, macam mana Khalifah Harun al-Rashid tak tahu pasal rakyat dia. Ada rakyat dia yang buat aktiviti kannibalisme dia panggil. Manusia yang makan daging manusia. Jadi sebab masa tu dia terfikir lagu mana dia nak tubik daripada penjara ni nak royak kepada Khalifah. Uh, sebabnya masa tu dia fikir esok tu dia kena sembelih dah. Jadi dia pun marilah satu idea. Terselahlah kecerdikan dia kat sini. Dia kata ke Arab Badui tu dia kata, kalau mu sembelih aku, mu rugi sebab akunya guru. Jadi aku boleh bawa seorang saing hok kamu, hok mana mu boleh makan dia selama 5 hari. Jadi kenyal lah. Kata Arab Badui tu dia rasa tertarik. Dia kata, oh, jodoh juga tu.
Kalau sembelih dia pun sehari tu habislah dia deh makan. Lepas dia kata, "Oh, tak apalah aku lepas dia dulu." Lepas Abu Nawas dan dia minta Abu Nawas untuk mari esok ke saing dia tu. Jadi esok hari tu Abu Nawas pergi jumpa dengan Khalifah Harun al-Rashid ni. Dia kata, "Wahai tuanku, semalam aku berjalan-jalan dan aku jumpa sebuah desa yang aneh." Jadi tuanku kata, "Apa dia? Desa kat mana?" Dia kata, "Desa tu kalau mu nak mari tengok boleh. Tapi mu tak boleh bawa tentera. Tak boleh bawa tentera mu. Sebabnya kalau bawa tentera, orang yakin takut. Orang yakin ingat kita nak pergi perang." Lepas tu Khalifah kata, "Oh, kalau gitu boleh lah." Lepas tu dia kata, "Ada satu syarat lagi. Kalau mu nak pergi ke desa tu, mu kena pakai yang biasa je. Pakai macam rakyat biasa je. Tak boleh pakai macam tuanku mewah-mewah. Okay. Sebabnya ibarat kita pergi nyaman lah masuk dalam kampung tu." Lepas tu bila fikir-fikir, tuanku tu kata, "Okey tak apa. Ketika ni kita pergi selalu." Gilah. Bila pergi tu, macam biasa. Tuanku ni dia nampak ada sebuah rumah besar, dia duduk tengah bagi bubur haris masa tu. Jadi tuanku ni dia makan, dia kata, sedap ni bubur ni. Ni memang dia makan. Dia makan banyak tu sampailah dia kenyang. Dia pun bagi tahu Abu Nawas. Abu Nawas, apa mu tak makan sekali? Abu Nawas kata, "Aku kenyang lagi tuanku. Lepas ni aku makan." Lepas tu, tuanku pun bila kenyang ni, biasalah kita jadi rasa mengatuk, rasa nak rehat. Lepas Abu Nawas kata, "Tuanku, ada sebuah pokok yang rendah kalau tuanku nak pergi berehat situ." Jadi tuanku pergilah situ. Di situ tu dia pun keses belum Abu Nawas melarikan diri tu. Dia ayat ke tuanku tu. Dia kata, "Wahai tuanku, mu jangan tidur lagi. Sebabnya aku nak pergi buai air mata belakang tu. Dekat kawasan semut sambung gitulah." Jadi bila bila Abu Nawas mari tu tengok-tengok tuanku tidur tu. Jadi dia biar je tuanku situ. Dia biar dia pun balik ke rumah dia. Jadi tersedarlah tuanku ni yang dia duduk dalam jarum, dalam penjara. Lepas tu dia kata lah. Lepas tu tuanku terfikir, siapa hati Abu Nawas ni. Dia mari aku ni sebab nak suruh kena jaga Lepas tu Arab Badui tu pun macam biasalah. Dia bagi sebuah pinggir yang ada buah halis tu dia suruh makan. Dia kata, "Esok aku nak sembelih ni. Masuk ke dalam daging. Masuk ke daging dia dalam bubur tu." Jadi tuanku ni bila tahu dia makan daging manusia memang termutah-mutah lah dia. Jadi masa tu tuanku fikir lagu mana nak selesai. Sebabnya Abu Nawas ada nak tolong dia. Jadi masa tu dia mari idea. Dia tanya Arab Badui tu dia kata, "Berapa sehari berapa sehari mu dapat daripada hasil mu jual bubur haris ni?" Dia kata, "Bolehlah dalam 50 dirham." Lepas tu tuanku tu berkata, "Oh, 50 dirham je. Aku boleh bagi mu 500 dirham." Dia kata. Lepas tu Arab Badui tu tertarik. Dia kata, "Lagu mana dapat 500 dirham?" Dia kata, "Boleh. Aku buat topi. Mu pergi beli bagai-bagai nak buat topi, aku buat." Jadi bila siap dah topi tu dia bagi semula kepada itu. Dia kata di sebuah kota Baghdad ada seorang nama Farhan. Mu jual topi ni 500 dirham kepada Farhan tu. Aku percaya, aku yakin dia akan beli topi ni. Jadi Arab Badui ni pergilah ke sebuah kampungnya tu di kota Baghdad. Bila dia pergi tu, um, bila dia pergi ke kota tu, dia memang Farhan tu beli topi tu. Sebenarnya di sebalik topi tu ada terselit surat rahsia. Surat rahsia tuanku minta tolong untuk selamatkan dia masa tu. Jadi Farhan ni tu siap ke tentera dia. Ke tentera dia, menteri-menteri dia ni, dia siap ke, disebut dalam buku ni dia siap ke sebanyak 1,000 tentera. Lepas tu dia pergi ke perkampungan Badui pada masa tu. Perkampungan Badui. Lepas tu ditangkaplah semua Badui-Badui yang ada yang buat aktiviti kannibalisme tu. Lepas tu Farhan ni pun dia bergurau lah dengan tuanku tu. Dia kata, "Nasib baik aku mari cepat. Tidak, umur ni jadi daging dah." Dia kata gitu. Lepas tu tuanku tu kata, "Ni semua sebab salah Abu Nawas." Abu Nawas lah, "Oh, aku mari sini sebagai cara." Lepas tu Farhan kata, "Bukan juga. Baguslah Abu Nawas ayat pun. Kau tidak mu tak tahu dalam perkampungan kerajaan tu ni ada orang yang buat amalan lagu ni." Jadi itulah kisah yang kedua. Ayatnya apa kita boleh faham pada sini adalah Abu Nawas ni dia rasa pemimpin pada masa tu, pemerintah pada masa tu kena tahu
dalam rakyat dia ni, kalau ada yang melakukan amalan yang tak molek, dia kena royak ke pemimpin. Contoh kalau kita zaman dulu ni, kalau kita tahu, Kak Syul ambil dalam skop sekolah lah ya, adik-adik ni. Kalau di sekolah ni, kalau kita tahu, kita nampak ada orang duk pergi moting, pergi isap rokok belakang sekolah ke, ada orang duk main telefon belakang sekolah ke, tengah mengajar, waktu belajar. Kita kena pergi report. Takut sama mana pun kita, at least kita pergi report kepada cikgu. Kalau kita takut sangat, pergi report kepada sains-sains. Ada jawatan ni lah. Ada jawatan pimpinan ni. Kena pergi royak. Gitu. Jadi itulah sikap pimpinan yang kena ada pada seorang pemimpin. Boleh faham? Panjang cerita ni. Aku ngantuk dah. Jaga. Kau nak dengar lagi tak cerita? Oh, gini. Bila lagi? Okay, ni cerita terakhir lah. Kita ambil 3 contoh cerita yang ada dalam buku ni. Sebabnya kita nak cerita berlaku, tak sedap lah dia. Kena baca sendiri. Yang ketiga adalah berkenaan dengan iri si menteri ni kepada Abu Nawas. Bila Kak baca buku Abu Nawas ni, sampai satu tahap tu, otak kita jadi jam. Kita rasa, apa? Mentah-mentah Abu Nawas, mentah Abu Nawas, mentah Abu Nawas. Macam benda tu tak habis. Siapalah muka surat terakhir tu. Sebabnya memang cerita ni dia cerita pasal kecerdikan Abu Nawas dalam menyelesaikan masalah rakyat pada masa tu. Jadi kalau kita nak latih dia jadi hakim tu memang sesuai lah sebenarnya. Jadi cerita ni adalah di zaman dia tu ada seorang menteri ni dia dengki lah dengan Abu Nawas ni. Sebabnya Abu Nawas ni setiap kali dia selesai masalah mesti dia akan dapat hadiah daripada khalifah. Sama ada tak perak emas, tak emas dirham dia dapat. Memang banyak. Jadi boleh kata Abu Nawas ni kaya. Tapi kaya dia pun lepas dapat duit tu dia bagi kepada orang-orang susah pada zaman tu. Kejap. Lepas tu cerita dia nya ada pada satu hari ni menteri ni dia pergi buat fitnah lah pada Abu Nawas. Dia pergi jumpa dengan Khalifah Harun al-Rashid tu. Dia kata pada Khalifah, dia kata Khalifah, aku dengar Abu Nawas ni dia kata dia melarang rukuk dan sujud di dalam solat. Dan Abu Nawas ni juga buat fitnah. Dia kata, mu ni siapa buat fitnah? Jadi marahlah Khalifah Harun al-Rashid ni. Kalau dalam buku ni, dia banyak menceritakan reaksi pertama Khalifah selepas mendengar aduan rakyat. Jadi dalam buku ni dia cerita Khalifah Harun al-Rashid ni dia jenis cepat. Orang kata ni mudah melata. Kalau dengar dia gitu dia jadi rasa panas lah dia. Jolo kau sampai kecik pasal dia gitu. Nak ayatnya beza dia punya perbuatan Abu Nawas dengan Khalifah Harun al-Rashid pada masa tu. Jadi pada masa tu terus Khalifah minta dipanggil Abu Nawas hadap ke istana. Jadi Abu Nawas mari istana. Mari istana macam biasalah Khalifah tanya. Betul ke melarang rukuk dan sujud dalam solat? Nah, kata betul. Aku ayat gitu. Dia kata, kalau gitu mu kena hukum lah sebab dia ayat lagu tu Lepas tu ini cerita. Jadi pada masa tu Abu Nawas pun dia kata, sabar tuanku. Sebabnya tuanku kata, mu ni aku kena hukum mati sebabnya melanggar syariat Islam, perbuatan syariat Islam. Sebabnya dia kata aku ni buat fitnah juga. Jadi dia nak hukum mati kepada Abu Nawas. Abu Nawas kata, sabar tuanku, biar aku jelas dulu. Dia kata sebenarnya, betul aku royak. Aku melarang rukuk dan sujud dalam solat. Tetapi bukan solat 5 waktu. Solat 5 waktu kita harus semaya seorang melangkit solat jenazah. Dia kata sebabnya masa tu aku dah cerita pasal solat jenazah. Tapi mu dengar tu separuh je. Jadi orang tu mari dari keadaan terpotong. Dia royak separuh je. Dia tak payah cerita habis. Jadi tuanku masa tu dia kata, pasal solat jenazah rupanya. Memanglah tak boleh nak rukuk, nak sujud kan. Lepas tu dia kata, lepas tu awak cerita dia kata aku suka buat fitnah tu je lah ke tak? Dia kata betul. Lepas tu dia kata, betul sebabnya lepas cerita pasal solat jenazah tu, masa tu dia duduk cerita tentang fitnah dalam surah Al-Anfal ayat 28. Situ dalam surah tu dia menyebut harta-hartamu anak-anakmu ni hanyalah fitnah
di dunia. Dengan kata tuanku ni sama seperti yang disebutkan dalam ayat Quran ni. Sebabnya tuanku ni banyak harta. Lepas tu saya anak-anak. Lepas tu fitnah tu jadi ujian lah atas tuanku. Jadi macam atas tuanku jadi satu ujian lah dia. Sebab ibarat dia ni suka kepada fitnah. Sebab dia suka pada anak-anak. Suka pada harta-harta. Jadi kisah dia ni lagu tu. Jadi Abu Nawas kata ni, sebenarnya aku tengah bercerita tentang surah yang berkait dengan fitnah masa tu. Jadi orang yang mari pada tuanku tu dia kecek tak habis. Ni tuanku ni kuasa nak marah ni. Jadi apa kita dapat situ daripada situ? Ceritanya bila orang mari ayat kita, kita kena selidik dulu cerita tu. Betul ke tak? Kena tabayun dulu kalau kata kan. Tabayun dulu sebabnya jangan dengar mulut orang. Kalau nak tahu masalah yang berlaku tu tanya dulu orang yang kecek. Tu ke tak? Dia cari sumber lah ke mana dia boleh kecek separuh lagu. Jadi tu Kak Syul ambil 3 je lah kisah yang diceritakan yang Kak Syul rasa adik-adik ni kena tahu. Apa-apa yang berlaku berkaitan dengan ikutlah skop sekolah ke, di sekeliling ke. Kalau ada wewek urut pasal kita ni jangan kita terus melatah lah. Okay, terima kasih untuk Kak Syu atas kisah yang dikongsikan. Okay, jadi kisah pertama tadi pasal 2 remote tu kan. Siapa pernah dengar cerita tu? Aku tak ada dengar aku. Tak ada dengar aku. Tak ada dengar ni maksudnya tak habis baca kisah Nabi lagi ni. Okay, kalau adik-adik baca kisah Anbiya, maksudnya kisah-kisah Nabi, Nabi Sulaiman ada Ibnu Kathir ceritakan juga berkenaan dengan kisah tadi, sama dengan kisah Abu Nawas tu. Jadi kemungkinan besar Pak Latif dia ambil jugalah cerita daripada cerita-cerita dia pernah baca sebelum ni. Jadinya kalau adik-adik tak rajin baca cerita lain, baca buku ni, akan ingat memang semua cerita tu adalah benar. Tapi kemungkinan besar dia dicedok daripada pelbagai sumber lain lah. Jadinya, wallahu alam lah kisah tu memang berlaku betul. Tapi kalau ada banyak, dia dalam disiplin sejarah ni, dia kalau satu benda tu banyak kali disebut-sebut, kemungkinan dia adalah benar tu tinggi. Tapi watak ke tepat waktu yang detail fakta yang betul, Allah Ta'ala alam, tak tahu. Tapi kemungkinan berlaku mungkin. Sebabnya dia panggil kalau dalam hadis dia panggil mutawatir. Maksudnya hadis mutawatir maksudnya hadis tu tak ramai orang sebut, tak banyak diriwayatkan, tapi setiap zaman generasi tu hadis tu disebut. Maksudnya mutawatir, maksudnya berterusan je cerita tu disebut. Jadi sama juga macam kisah 2 wanita tadi tu pun ada banyak disebutkan dalam setiap tokoh yang berbeza tapi cerita yang sama. Kemungkinan wujudlah cerita tu kan. Jadinya tu tapi tu cerita tu ambil tak ada DNA kan. Lah ni mudah sikit lah nak selesai kalau pada masalah kita kayak buat ujian DNA je kan. Okay, jadi banyaklah cerita-cerita lain dalam buku ni yang kita boleh tengok. Basically Abu Nawas ni dia punya kelebihan adalah pada pemilihan perkataan yang dia guna. Dia kita katakan pernah dengar ilmu mantik. Kalau form 6 adalah mantik. Dia kata stam, siapa ambil stam dia ada ilmu mantik. Mantik ni dia penggunaan kita katakan dia bukan macam ilmu falsafah juga sebenarnya. Bahasa yang tinggi yang macam kita kena mikir lu apa dia benar dia ni nak kecek. Sebabnya antara yang dalam banyak-banyak tu dalam buku modul kita letak ni satu kisah ringkas je yang mana Khalifah Harun Ar-Rasyid tanya Abu Nawas setara mana batas alam semesta ni? Maksudnya luas mana benarnya semesta? Bukan bumi ni. Maksudnya cakrawala ke apa semua ni. Luas mana sebenarnya batasan dia tu? Jadi Abu Nawas jawab, batasan dia dalam fikiran Tuhan. Dia kata kita pun bahas kepada dia kan. Jadi dia pun explain, dia kata batasan ni dalam fikiran kita sebabnya fikiran kita ni diciptakan terbatas. Jadinya macam mana benda terbatas nak fikir benda yang tak terbatas. Jadi batasan tu setakat dalam fikiran kita je lah. Nak ayatnya ketidak terbatasan tu luas. Cakrawala ni sangat luas sampai kita tak capai di akal. Sebab tu kalau kita tengok NASA kan, dia hantar semua satelit.
pergi keluar bumi sebab nak kaki, planet lain, cakrawala lain, bintang dan sebagainya. Tapi lah kali dia orang tak nak ayat juga. Um, apa? The end. Maksudnya penghujung akhir cakrawala ni setara mana tak boleh ayat. Sampailah lot ni. Jadi maknanya tu kehebatan Allah SWT lah bila dia menciptakan sesuatu kan. Jadi orang-orang yang bahagian falsafah ni dia gitulah dia akan ada kontroversi dia. Kalau ada ni Google pasal Abu Nawas ni pun dia ada kontroversi dia tersendirilah. Sebab dia pernah dipenjarakan uh, seseolah macam sebar benda apa orang panggil sesak. Macam gitulah. Tapi kemungkinan besar dikatakan sesak tu sebab benda istilah yang dia gunakan tu benda yang kena ada orang yang ngaji lebih. Macam gitulah. Jadi ini berkenaan dengan Abu Nawas dan masuk kepada soalan yang terakhir lah. Untuk Kak Syu dan juga penutup lah. Deh, kalau ada apa pesanan lah. Ada tak? Okay, banyak bab ni. Banyak muka surat juga. Jadi ada tak kata-kata ke apa-apa yang nak dikongsikan lah dengan peserta kita hari ni. Okay. Habis dah. Banyak lagi kuih tu meja tu. Okay, untuk kesimpulan, secara kesimpulan buku ni, Kak Syu memang sangat recommend lah untuk adik-adik baca. Sebabnya dia memang sesuai semua peringkat umur. Dia lebih, lebih, dia macam ibarat kita baca novel. Bila kita baca novel ni, kita rasa macam kita masuk dalam cerita tu. Kita hidup dalam zaman tu. Lepas tu ada kisah yang menarik juga, yang mana di situ kedai buku ni berkenaan dengan ayam. Ingat tak? Teka-teki. Okey, telur dulu ke ayam dulu tu, Fik? Mangsa. Telur dulu ke ayam dulu? Agak-agak. Jadi kita mikir kan. Tak tahu mana so jawapan betul. Jadi jawapan dia ada dalam buku ni. Kalau nak tahu kena baca. Ni daripada pemikiran Abu Nawas lah dalam buku ni dia ada cerita. Jadi untuk kesimpulan dia Kak Syul boleh kata duduk mana-mana pun kita kena ada ilmu. Kena ada Abu Nawas ni nak boleh jadi seorang pujangga Arab yang terkenal ni, dia berlatih daripada kecil lagi. Daripada zero, daripada kosong. Memang tak apa-apa. Start daripada kecil, dia berguru. Sampai ke ada satu ketika ayah dia dihantar ke satu perkampungan untuk dia berguru di situ selama beberapa bulan. Jadi memang dia duduk tapa je dengan guru dia tu untuk dapatkan ilmu. Ilmu-ilmu yang ada. Jadi itu dari sudut sastra. Kalau dari sudut agama pula dia berguru dengan beberapa orang dalam banyak-banyak bidang lah. Bidang hadis, fiqh. Jadi Abu Nawas ni kalau nak kata kepintaran, kecerdikan akal dia ni mungkin dia ni orang kata memang Tuhan bagi ke dia lah pintar pada masa zaman dia tu. Tapi untuk jadi seperti itu dia juga perlu asah bakat yang dia ada tu untuk dia guna sebaiknya akal yang diberikan pada dia. Jadi orang kata uh, apa ni Abu Nawas ni dia selain pada masa lapis dia mengajar dia mengajar anak-anak budak-budak di madrasah-madrasah pondok-pondok. Jadi nak katanya walaupun dalam buku ni dia banyak cerita pasal Abu Nawas ni banyak berjenaka je. Banyak berkurang dia. Tapi sebenarnya daripada sisi lain pun ada diceritakan berkenaan dengan banyaknya beribadah Abu Nawas ni. Baiknya layanan dia kepada isteri dan anak-anak dia. Benda tu banyak tak diceritakan dalam buku ni lah. Lepas tu uh, ada satu hadis ni daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu sallallahu alaihi wasallam bersabda, Nabi kata hikmah ni umpama bagai hok ilah. Bagai hok ilah dan bagai tu adalah kepunyaan orang-orang beriman saja. Kalau siapa-siapa jumpa bagai tu, pegai dia, ikat kemah dia. Jadi apa dia bagi hok ilah tu? Sebenarnya kan ibaratnya lagu ni lah. Kita pergi mana-mana, kita jumpa dengan orang yang ada ilmu, ataupun orang yang pakar, ataupun orang yang cerdik pandai, ataupun orang yang terpelajar. Kita jumpa dengan dia, dia banyak dia bagi nasihat kita. Dia kata kena buat gini, dia kata kena buat itu. Dia kata cara nak jadi businessman lagu ni. Cara nak jadi orang yang pandai meneruskan masa lagu ni. Jadi gapo dia, hok dia royak tu kita kena pergi. Sebabnya benda tu tak ada pada orang lain. Kita nak jumpa, nak suruh orang lain bagi nasihat kat kita. Tak semua orang nak bagi nasihat kat kita. Jadi
Sebagai penutupnya Kak Syu kata gitu, hikmah ni kalau kita jumpa mana-mana kita kena pegang dia, sebabnya kita berhak untuk dapat nasihat daripada orang. Jadi kalau dari sudut kepimpinan yang adik-adik ni, royaklah gapo-gapo yang bermanfaat walaupun hanya sepatah je. Di zaman sekolah ni orang kata zaman yang kita enjoy je lah. Masa ni lah kita nak main, nak gurau, kita nak melompat, kita nak lepak dengan budak-budak. Kalau macam Kak Syu ni lepas dah zaman tu. Bila kita dah membesar, kita baru kita rasa macam, oh, ruginya. Ruginya. So manfaatkan molek masa zaman sekolah dulu. Gitu. Lagi-lagi bila adik-adik ada jawatan masing-masing. Jadi kena manfaatkan jawatan tu mengikut kepakaran masing-masing. Oh, Okay, terima kasih untuk Kak Syu. Okay, jadi okey kau belakang. Okey. Mau sikit lagi nak sengguk buku bumi korang dah kan. Tak apa, sekejap lagi boleh balik makan tengah hari kan. Okey, jadi kita akan masuk kepada, terima kasihlah untuk Kak Syu. Jadi yang terakhir ni daripada AKP, kita nak cerita sikit berkenaan dengan kacamata AKP kan. Berkenaan dengan buku ni, apa pengajaran yang boleh kita dapat. Jadi kebetulan Mak hari ni kepimpin Jadinya nak oyak kepada para pemimpin sekalian. Benda yang penting adalah untuk turut menghasilkan pengikut yang boleh memimpin. Kalau kita lah guna, kalau zaman kami dulu lah guna istilah perkadiran. Lalu ni guna gedok. Ada lagi ke perkadiran? dengar. Tak sedengar. Jauh lah. Kita podok dari gua dah. Okay, jadi dia perkadiran ni maksud dia adalah melatih orang yang seterusnya untuk boleh memimpin. Ah, jadi Abu Nawas ni walaupun ya gini, kita manusia ni kita dua je. Kalau kita tak pegang jawatan, kita akan jadi orang yang terpaksa ikut ke apa orang jawatan itu. Oh ya, atau penggariskan lah. Macam adik-adik kau tak jadi cikgu, jadi budak sekolah lah, kayak di sekolah kan. Dia ada dua posisi ni dah. Iaitu pemimpin ataupun pengikut. Jadi Abu Nawas ni dia adalah pengikut, tapi dia bukan pengikut yang biasa-biasa. Tahu cerita Sultan Al-Fatih? Gabriel Al-Fatih buat? Sultan Al-Fatih buat? Tawan Konstantinopel kan. Jadi berkenaan dengan Al-Fatih ni dia boleh tawan Konstantinopel ni dia menjayakan basically bila dia berjaya buat tu dia menjadikan hadis Rasulullah benar iaitu berkenaan dengan apa hadis Nabi pasal ni. Adalah. Apa tak ingat Okay, ni boleh buka buku surat ni belah ni ni. Ada hadis Rasulullah sini riwayat Imam Ahmad katanya tufatihanal Konstantiniyah wala ni'mal amiruha wala ni'mal jaishu dzalikal jaish. Maksudnya sesungguhnya Konstantinopel ni akan dibuka dan sebaik pemimpin adalah pemimpinnya dan sebaik-baik tentera adalah tenteranya. Okay, jadi dalam hadis ni sebenarnya kita boleh tengok dia nak kita akan dapat tahu Konstantinopel ni dari zaman dulu, sampailah kan dia tengok hari ni, memang orang bubuk Konstantinopel. Okay, Konstantinopel ni mana? Lah ni, Turki kan? Jadi Turki ni, kalau siapa pernah pergi Turki? Kau boleh waruh rajin ki, mak ayah kau rajin ki? Tak rajin ki. Okay, Turki ni dia punya keistimewaan dia adalah dia berada di antara Timur Tengah dan juga Eropah. Dia ada kalau Turki tu sendiri pun dia terbahagi dua. Dia punya kita panggil apa? Iklim, uh, environment lah. Macam contoh kalau Malaysia ni, macam negeri lain dengan Perlis. Dia Perlis ni dia punya cuaca ataupun fauna dia lain sikit. Sebab dia nak masuk macam Thailand punya style. Tu lah ada bahasa ke kau tak tinggi Perlis. Tak tinggi Dia macam lain sikit lah. Macam gitulah. Dia tak ada macam negeri-negeri lain contoh banjir ke apa ni dia tinggi tak sama lah Perlis ni. Jadi Turki ni dia terbahagi dua. Hak belah-belah dekat dengan Timur Tengah ni dia punya style macam Timur Tengah. Orang Arab macam punya style itulah. Yang bahagian Eropah ni dia punya bangunan dengan suasana lebih kurang macam iklim Eropah, Europe punya style. Jadinya macam Turki ni dia jadi orang zaman dulu ke berebut semua lah. Rom pun nak ke dia, Parsi pun nak ke dia. Jadi sebab tu dulu-dulu pun selain daripada Al-Fatih ni buka semula Konstantinopel siapa? Ha,
Oh, Islam lah, Islam. Selepas ke sebelum Selepas saya. Pernah dengar Salahuddin Al-Ayyubi? Dia pun antara dia kalau Salahuddin Al-Ayyubi ni dia suhu sebab dia berjaya kalahkan tentera Salib lah. Dia ada satu peperangan lain pula. Okay, jadinya Konstantinopel ni memang suhu lah. Dia sebab dia tempat tersendiri tu istimewa. Jadinya lepas pada Nabi sebut hadis tu, para sahabat ni berebut. Maksudnya nak buka Konstantinopel ni. Siapa siapa dia? Dia meninggal dan dimakamkan dekat sana. Nama apa? Sahabat Nabi tu. Ha? Jadi tak ingat yang mana? Uh, Abu Ayyub Al-Ansari. Dia ni antara orang yang pernah ikut peperangan untuk buka Konstantinopel, tapi dia syahid. Maksudnya dia meninggal sana dan dia minta jasad dia tu memang dikebumikan di sana sebab dia nak dengar tapak kaki kuda orang yang buka Konstantinopel tu lah. Jadinya zaman berzaman berlalu sampailah kepada ayah Sultan Al-Fatih ni lah. Jadi ayah Sultan Al-Fatih kau untuk dia kau semua usaha juga nak buka Konstantinopel ni tapi tak berjaya. Yang berjaya adalah Al-Fatih. Jadi keistimewaan Al-Fatih ni dia sama je macam kita. Bukan macam kita, maksudnya sama je macam orang lain. Masa kecil nakal. Cumanya sebab ayah dia ni memang nak betul-betul apa keturunan, maksudnya khalifah yang memegang tampuk pemerintah Islam ni dia memang train dah keturunan dia ni supaya dia boleh tahu apa Konstantinopel. Kalau dia tak boleh kena turun apa misi tersebut lah kepada generasi seterusnya. Jadinya Al-Fatih ni walaupun dia nakal, dia still kena apa dilatih oleh siapa ayah dia cari seorang syekh khusus untuk train dia dan pok saudara dia sendiri train dia dari sudut ketenteraan. Jadinya nak ayat hebat tak hebat Al-Fatih ni sebab waktu dia buka Konstantinopel tu dia nak suruh orang semaya sunat kan. Jadi dia pun tanya semua orang masa tu. Siapa pernah tinggal tahajud? Lepas tu duduklah baru kau gitu kau. Lepas tu siapa pernah tinggal solat sunat ke apa? Adalah soalan-soalan yang dia tanya tu. Lah kali hak berdiri dia seorang je. Nak ayatnya dia seorang je. Hak tak pernah tinggal semua amalan yang disebut tu. Jadi nak ayat dia memang betul lah dia sebaik-baik pemimpin zaman tu. Sebab itulah dia boleh buka Konstantinopel. Tapi hadis ni kata bukan pemimpin saja yang terbaik masa tu. Tapi adalah tentera. Kiranya orang yang follow Al-Fatih tu sendiri bukan orang biasa-biasa. Dan benda ni sebenarnya terjadi sama juga macam zaman Khulafa Ar-Rasyidin dan Rasulullah sendirilah. Kalau kita mikir kan, Rasulullah nak apa? Hidup zaman dia tu, nak lawan pemimpin Quraisy yang hebat dengan negara-negara besar macam Parsi dan Rom. Lagu mana boleh Rasulullah ni kita kata lah orang kita kata tak ada kapok lah kan. Macam mana tak ada. Lah dia dengan kelebihan yang Allah bagi pada dia sahaja kan. Nak menyebarkan wahyu. Lagu mana zaman tu? Boleh sebenarnya dakwah pada zaman tu kita kata terdiri kukuh tu pun bukan sebab Rasulullah seorang. Dan selain pada Allah Ta'ala jagalah. Tapi disebabkan oleh para sahabat ada zaman Nabi ni. Tengok siapa di sekeliling Nabi. Antara sahabat awak ingat siapa? Abu Bakar lagi? Lagi? Ha? Usman bin Affan lagi? Untuk kecil boleh. Di situ. Ramai Pak Khulafak tu lah. Tapi Nabi ni dia pemegang amanah dia ada khusus. Huzaifah Al-Yamani. Kalau untuk peperangan ni dia ada khusus. Panglima-panglima, senarai panglima-panglima dia. Kalau hak hufaz ni dia ada orang khusus. Penulis perjanjian orang khusus. Penulis Al-Quran khusus. Dia ramai lah maknanya sahabat ni credibility tinggi lah. Sebab itulah Rasulullah tak pernah tinggalkan hadis, tak pernah keluarkan satu cara untuk melatih pemimpin seterusnya. Okay, Rasulullah meninggal gitu je. Maksudnya tak ada oyak. Bahagu mati ni kena lantik orang lagu mana tak ada. Sebab apa? Sebabnya pengikut yang ditinggalkan Nabi adalah pengikut yang boleh memimpin.
Jadinya sebab itulah para sahabat ni, tapi dia tahu nak memimpin ni tanggungjawab besar. Ancaman di akhirat pun besar. Maksudnya kalau tak berlaku adil, tak buat apa yang dipertanggungjawabkan, depan Tuhan nanti pun besar. Sebab tu dia orang generasi yang Tok Sin memimpin. Maksudnya Tok Sin pergilah jawatan ni. Berat. Sampai ke zaman Khalifah Umar ni, Umar ni dia sistematik sikit. Dia banyak buat pembaharuan. Bila dia sistematik, dia banyak buat posisi-posisi baru. Jawatan-jawatan baru Jadi jawatan-jawatan ni dia latih pengikut dia, which is sahabat jugalah. Maksudnya kita panggil apa? As-sabiqun al-awwalun. Maksudnya generasi yang pertama. Yang ada lagi. Waktu Nabi ni ada lagi waktu zaman Umar. Jadinya dia nak lantik lah sahabat lain ni jadi tolong dia lah kan. Pergi jawatan. Tapi sahabat ni toksik lah kau. Bila sahabat toksik, Umar kata, kamu tinggalkan beban ni atas bahu aku. Lepas tu kamu lari. Lo ni kamu tinggal aku sendiri kau. Macam gitu. Bila Umar kata gini, sahabat lain pun, apa? Terpaksalah menerima jawatan tu tanpa dia rela tu. Jadi boleh gunalah teknik ni kalau nak lantik orang seterusnya kan. Maksudnya macam, uh, lah, apa, apa, mu kata, boleh, sayang kita betul tak? Kalau kita terima jawatan, kita kata macam, aku kat toksik lah kan. Sayang kita mesti macam, boleh, mu mesti boleh Maksudnya, dia wish semangat, kita mu kan, kita suruh pergi. Sebab kalau kita suruh ya, toksik kan. Jadinya, bila, kalau kena perhati deh orang support kita jadi pemimpin tu, sebabnya, orang ni kita akan, bila awak boleh kuasa tu, awak kena lantik dia. Kira apa-apa pula lepas tu. Deh. Sebabnya dia lah supporter kita lah kita yang tengok. Jadi tak boleh biar orang gini. Kita kena suruh dia pergi jawatan juga walaupun bukan. Walau kalau kita ketua kak, orang gini kena jadi AJK kita lah. Nak kata dia, oh, belum ni wis semangat kat aku suruh pergi kan. Lalu ni kena tolong lah aku. Tak boleh lah biar saja. Gitu. Okay, deh. Jadinya Abu Nawas ni dia pengikut yang boleh memimpin lah. Okay, jadi ni panduan untuk melatih pengikut supaya jadi pengikut yang berkualiti. Macam para sahabat ni pun, dia bukan orang biasa-biasa lah. Dia boleh memimpin. Yang pertama, mengukuhkan keimanan. Jadi iman ni, hak Nabi buat sebenarnya kepada para sahabat. Dia memang kita panggil bagi ilmu lah. Untuk supaya iman tu semakin mantap. Sebabnya kalau iman tu kukuh, kita akan boleh mudah kecek kira orang itu. Maksudnya kan ayat maksudnya contoh kalau kita lah kita dengan sains-sains kita kan. Dia tak si terima jawatan tak apa. Tapi bila macam Abu Nawas ni sendiri pun dia tak si terima jawatan. Tapi dia tak pernah tinggalkan Khalifah Harun ar-Rasyid. Maksudnya setiap kali Khalifah nak nasihat, nak pertolongan dia akan tolong. Jadi Abu Nawas ni walaupun tak syurga atau tak ada dia penyair yang hebat kan. Tapi dia juga belajar ilmu agama yang kuat. Maksudnya ni kelebihan generasi dulu berbanding dengan sistem pendidikan sekarang. Sistem pendidikan zaman pernah dengar ke Ibnu Sina? Siapa lagi tokoh-tokoh tu? Al-Khawarizmi, Al-Farabi, Ibnu Battuta. Generasi zaman-zaman ni dia orang punya style adalah dihantar untuk belajar ilmu agama dulu. Mengapa Quran? Maksudnya 5-10 tahun tu Quran settle, hadis settle, fiqh settle. Lepas pada tu baru dia belajar ilmu dunia. Maksudnya hak lain, sains, matematik dan sebagainya. Sebab itulah dia orang ni boleh jadi tokoh cendekiawan hak hebat. Ibnu Sina dia tersohor dalam apa dia? Selalu. Ibnu Sina ni dia sohor dalam perubatan lah. Dia dalam perubatan. Tapi dia antara kodi juga. Maksudnya hakim lah. Hakim. Ibnu Battuta sohor sebab apa? Ha? Kau tak ada dengar lah Ibnu Battuta? Tak ada dengar? Oh, tak ada dengar. Apalah, kena cari tu. Ibnu Battuta ni dia sohor sebab dia mengelilingi dunia dengan pelayaran. Sebelum orang putih tu sebenarnya Ibnu Battuta buat dah peta dunia based on dia travel melalui kapal lah. Tapi walaupun dia soho sebagai kita panggil apa pelayaran tadi ni, dia sebenarnya ulama juga. Dia adalah ulama dan dia pernah pergi jawatan qadi. Jawatan sebagai hakim. Jadinya atas sore tubuh seorang Muslim ni dia ada banyak fungsi. Bukan kata cita-cita nak jadi ke apa? Nak jadi ke apa?
Tak ada lagi. Kau tak ada cita-cita lagi? Ada, nak jadi ke apa? Tak tahu. Apa malu tak ayat? Ha? Ada. Jadi doktor kau? Ke accountant? Ke apa nak? Mana kerupan dah. Tanya ni lah pula. Nak jadi ke apa nanti? Juruterbaik, pilot. Nak jadi pilot. Okay, tak ada je. Nak tanya saja je. Okay, dia jadi pilot Tapi pilot hok boleh bagi tazkirah. Contoh. Benda tu jarang Hok Soho pernah Soho pilot dia tak mau berpantun. Betul tak? Ada seorang pilot tu. Asia kau pilot mana tu? Dia setiap kali sebab pilot ni dia akan ada waktu yang dia akan guna sendiri ke apa? Uh, mic dia tu untuk bagi announcement. Kena naik flight belakang Kira-kira ada satu sebelum mendarat tu cactus dia akan catch up betul tak? Saya ke apa perhatian kepada semua kita akan berada di arah Singapura ni so apa kita akan mendarat beberapa minit ni ada seorang pilot ni dia suka berpantun. So dia viral lah dia punya pantun dia tu semuanya. Dulu lah pecing lah kalau ni tak tahu lah adik-adik tak kesana Muka aku tahu. Tapi time gaya muka aku macam viral lah dia punya pantun dia bagi macam gitu. Jadinya tapi setakat ni tak ada lagi pilot yang boleh beri tazkirah bila-bila dia bagi announcement tu. Nah, ayatnya kita Muslim sekarang dia macam membeza apa? Dia macam mengeluarkan agama ni duduk di untuk tempat lain. Tak ada dalam gerak kerja harian dia. Jadi macam kalau Esko Sukan ni dulu-dulu so ada tak selitkan benda-benda keagamaan melalui sukan ada tak? Selama duk jaga lah. Tak ada. Kira pakat main, mari tu kira main lalu gitu. Kau tak cara tu. Tak tahu. Okay, sikit je lah perkongsian pengalaman macam Kak dulu di sekolah menengah masuk badan uniform. Brigade Bakti lah dulu. Um, Masa tingkatan 5 tu Kak tu pergi dua pengurusi brigade dengan sarjan. Maksudnya hok kawat kaki tu hok bagi arahan sarjan tu Kak sendirilah hok bagi. Jadinya jadinya bila waktu tu kali ikut ke tak minat pun baju uniform ni. Masuk baju uniform ni sebab nak CJ. Maksudnya tengok niat niat biasalah niat budak-budak masa tu masuk sebab nak CJ sebab zaman kita dia tak boleh banyak saja dia nak cukup CJ co-curriculum. Jadinya join masa tu sebab nak CJ. Okay, jadi kita ni tak pandai pun. Tapi bila masuk tu terpaksa memandaikan diri lah. So kalau ekskul sukan, kot lah tak minat sukan tapi orang paksa kan. Jadi kena start belajar lah kayak sukan-sukan yang banyak tu. Cakap sendiri pun kat belajar hok kawat kaki, pertolongan cemas dan sebagainya. Terpaksa daripada hok tak rela tu, terpaksa jadi rela. Dan bila tingkatan 5 tu, terpaksa lah jadi pengurusi dan saja sebab tak ada orang lain. Jadi kita train orang bila setiap kali kawat kaki tu masuk waktu solat kita akan suruh pergi sembahyang ramai-ramai. Masuk lah. Benda ni kalau ketua tak suruh akan ada hak tak pergi. Maksudnya menghilang macam waktu rehat Waktu rehat semua pergi. Tapi kalau kita ada kuasa kita boleh buat. Okey, kita sembahyang dulu. Dekat surah masjid Jumaat. Lepas tu kita sambung balik kamar. Macam tu. Benda ni hak boleh buat hanya orang ada jawatan lah. Kalau orang ada jawatan ni tak masukkan nilai Islam, maka tak ada lah. Kira orang main suka tu tak? Main balik macam tu. Tapi kalau orang ada kuasa ni dia boleh buat. Contoh, awal-awal tu bagi tazkirah dulu ke. Ataupun bila nak mulakan bersukan tu baca doa dulu ke. Benda ni kalau awak kepimpinan tak buat, tak ada orang yang akan nak buat. Tak ada orang tiba-tiba macam kecuali kalau dia pengikut yang beriman. Iman dia tu tinggi, dia mengutamakan Islam, dia sendiri akan menyuruh sains-sains dia mengamalkan. Okay, dan seterusnya ilmu jadi macam Abu Nawas ni ilmu dia tinggi lah sebab itulah dia walaupun dia pengikut dia boleh bagi teguran pada khalifah. Selalu puasa tadi Kak Syus share cerita tadi pasal siapa dia kena masuk jaga Khalifah Harun al-Rashid kan. Sebab apa Abu Nawas buat gini? Boleh je kan Abu Nawas pergi jumpa khalifah dia cerita ada perkampungan kanibal. Sebab apa dia buat gitu? Cerita kau.
Agak-agak lah. Aku tak percaya dia ada setengah makhluk, bukan makhluk, maksudnya setengah manusia ni, dia kena rasa baru dia faham. Kalau dia ke apa, dengar saja ni dia macam tak masuk ke hati lah. Jadi Abu Nawas ni dia bukan cerita tak banyak cerita lain dia dengan Khalifah. Dia akan buat sampai Khalifah tu kena benda tu. Baru dia akan ayat cerita sebenar. Jadinya sebagai ni ilmu lah, tapi ilmu ni kena ngaji lah. Lagu mana nak suruh orang tu biar kena situasi tu sampailah dia terasa. Kalau dan teknik ni Kak guna juga waktu kepimpinan dulu. Waktu tu ketua unit ni dia adalah beberapa benda yang dia kena baiki. Tapi bila kita duk sebut saja dengan mulut ni, dia tak berubah. Ha, jadi lama-lama bila tak berubah ni, Kak pun ambil tindakan lain. Dalam satu mesyuarat, kebetulan bulan tu kita sambut hari jadi orang lahir bulan tu. Kebetulan ketua ni dia lahir bulan tu. Jadi kita panggil bahasa prank lah tapi bukan prank tu sebenarnya. Dia satu teguran lah. So, kita orang kepimpinan lain ni berpakat dengan Exco, kita akan buat macam slot disiplin. Jadi Kak akan marah ke Exco ni, disiplin lah pasal masalah ni masalah ni. Tapi masalah tak adalah masalah ketua tadi sebenarnya. Uh, Masalah dia, tapi saya mahu kepada Exco tu setelah Exco tu buat. Exco tu pula dia menjiwai lakonan tersebut. Dia memang dia berlakon ni dia nak marah lah. Dia pun marah dia marah dia tubik. Sebenarnya dia tubik tu untuk ambil kek lah sebenarnya. Jadinya bila kita tegur direct kita marah ni, tu dia tubik. Lepas pada tu baru dia masuk bawa kek tu kek. Lepas tu sambut lah hari jadi macam biasa. Tu tak apalah kek. Tapi tiba-tiba ketua ni, tak tahulah apa-apa angin dia dari mana kan. Tiba-tiba dia menitiskan air mata. Tiba-tiba dia kata, betul yang dia pelik lah ke, apa dia ni tiba-tiba ke, macam kita behek. Orang lain tak behek. Hak behek adalah dia. Jadinya lepas pada tu dia pun ya, dia pun kata sebenarnya apa yang awatih marah tadi tu, benda tu ada juga dekat dia. Jadi bila benda tu orang lain kena, sebab benda tu dia terasa. Dan dia rasa macam memang salah dia dan dia memang sepatutnya berubah. Jadinya macam lepas pada tu masalah tu selesai dah lah. Tapi dia lebih kurang sama dengan cerita Khalifah tadi. Kadang-kadang benda ni dia kena orang tu rasa. Baru dia boleh berubah. Okay, dan seterusnya amal. Amal ni kena tingkatkan dan tindakan. Kalau bahasa lah, ada iman, ada ilmu. Tapi kalau tak beramal, takkan ke mana ada orang kata kan macam kita kan boleh masuk syurga. Maksudnya sebab kita orang Islam. Okay, jadi buat apa kita nak jadi jodoh kan? Macam gitu kan. Tapi kita kena ingat di hari pembalasan, syurga ni pun ada banyak tingkat. Neraka pun ada banyak tingkat. Jadinya kita kena beramal supaya kita dapat balasan yang sepatutnya. Jadinya ilmu dengan iman ni pun dia akan boleh dibuktikan melalui amal. Lepas beramal, kita kena itqan. Itqan ni maksud dia kita kena sungguh-sungguh lah bila buat sesuatu tu kan. Kalau puasa dalam surah apa Al-Insyirah kan. Ayat last sekali tu yang lepas Allah Taala pujuk Nabi, Allah kata maka lepas selesai satu urusan, teruskan dengan urusan lain. Maksudnya kita kena sungguh lah dalam kerja kita bila settle program seterusnya. Bila selesai study hak ni, kena study seterusnya. Lepas habis baca sebuku, bacalah buku seterusnya. Kita lah. Okay, dan yang terakhir adalah istiqamah. Istiqamah ni kena konsisten lah dengan Islam. Okay. Jadi dalam buku tu juga ada satu bahagian ruangan kosong tu. Ni, sini ni. Dia samalah macam ni kan. Dia sekadar satu lampiran lah cadangan yang diberikan untuk kita boleh praktis kan. Setiap hari ke banyak benda ke nak kena buat. Tapi lagu mana macam ni? Kita student lagi. Lepas tu pimpinan lagi. Lepas tu diri kita sendiri pun ada masalah yang kita nak selesaikan kan. Terlalu banyak benda. Jadinya kita boleh buat setiap pagi senaraikan 4 yang utama ni. Lagu mana nak buat tu? Setiap hari tu
bahagikan kepada Pak Kotok dalam senarai kerja. Kerja ni kalau adik-adik kak, maksudnya hijau, hot school lah kalau ada okay. Senarai je. Jangan mikir lagi. Kena buat sesiap ke. Jangan mikir lagi. Senarai je dulu. Jangan senarai banyak, senarai je dalam 3 atau 4. Lepas tu senarai pengurusan keluarga. Oh ni kalau orang ada keluarga macam Kak Syuib. Kalau orang hok tak ada keluarga kak, hok ni lebih kepada pengurusan diri sendiri. Contoh dia kena basuh baju. Kau baju basuh kan? Basuh sendiri kan? Contoh, betul dia lah sini kan? Nak kena basuh baju kau, nak kena basuh kasut dan sebagainya. Lepas tu, senarai prestasi diri. Prestasi diri ni semua orang tak buat. Contoh dia adalah, ada tak adik-adik nak satu benda dari diri tu improve. Kau tak ada. Maksudnya, nak jadi lebih berdisiplin ke, ataupun nak jadi boleh pandai kecek ke. Kita kan ada masing-masing kita punya kelemahan dan kita nak perbaiki kan. So senarai prestasi diri ni kita tulis. Ada tak nak kira apa? Hak selama ni tak jadi nak buat tapi nak buat. Tak tahu tanya ni di kata dua ni ada tak? Tak tahu nama panggil di kata tak. Tak ada benda nak tinggalkan prestasi. Tak tahu. Oh, Abel dia lah ni. Ketua dia. Abel dia lah ya ketua dia. Maksudnya ada tak satu benda hak awak rasa awak nak improve dalam diri? Istiqomah untuk ke apa? Maksudnya baca buku ke? Study ke? Baca Quran ke? Ngapa ke? Oh, macam-macam pilih so. Sudah dia. Nulis ke? Gak peka kau tu. Contoh. Lagi tu. Contoh lagi. Contoh dia prestasi diri tu nak boleh baca Al-Quran setiap pagi kan. Tapi ada setengah orang dia contoh nak sejuzuk sehari baca kan. Contoh tu target dia. So dia boleh tulis dekat situ senarai prestasi diri ni. Dia target sejuzuk Quran sehari. So dia pun tulis situ 5 muka surat setiap kali habis solat. Maksudnya dia perincikan apa dia nak buat kan. Sebabnya kalau tak ada kalau kita ni manusia tak tulis, kita tak akan buat benda tu. Tak tulis pun ada tak buat kan. Apatah lagi bila tak tulis. Lepas tu yang petok keempat adalah prestasi rohani. Ni benda rohani. Contoh macam baca Quran tadi lah. Prestasi diri ni dia lebih kepada contoh saya nak tingkatkan skill menulis. Ataupun saya nak tingkatkan teknik pembacaan buku. Maksudnya setahun tu saya nak baca 30 buku. Contohlah kan, dia lebih kepada prestasi diri kita lah. Ataupun saya nak jadi orang berdisiplin. Macam tepati waktu. Ada orang dia memang dia boleh train diri dia. Dia akan pergi ke mana-mana program atau mesyuarat 5 minit sebelum tu dia wajib ada. Contoh macam Kak Syu contoh. Dia akan praktis gitu. Dan kalau dia tak sampai 5 minit sebelum program itu bermula, dia akan denda diri dia. Pernah dengar tak benda ni? Tak je dengar. Tak je dengar. Tetapi kalau saya sendiri pernah saya dengar kisah Tok Guru Haji Hadizi lah. Dia punya nak menepati waktu tu. Kalau dia mari lewat mesyuarat, dia akan push up. Pumping. Dia push up tu, papi tu. Beberapa kali lah. Maksudnya bila dia buat tu orang pelik. Apa kan? Dia kata sebab dia main melewat mesyuarat tu. Jadi ni orang nak prestasi diri lah. Tu contoh. So boleh buat lah situ. Tu dulu lah kot lah ni. Tu guru tu saya mana tak buat ni. Tapi contoh lah kan. So bila awak tulis. Sokong dia. Okay, lepas tulis ni. Barulah decide untuk buat tik lah. Tapi kalau biarlah setiap hari awak tulis benda tulis pun. Tapi bila kita tulis, kita akan lebih bersemangat untuk buat. Dia macam ada benda nak buat. Kalau tak tulis, awak tak okay? Awak tak okay buat terus lah. Kira. Jadi, yang terakhir sekali, mesej untuk kita bawa pulang lah. Setiap dari kita ni, kalau tak jadi pemimpin, kita akan jadi pengikut lah kan. Awak sekolah memang pemimpin kan. Tapi kalau luar, awak pengikut ke pemimpin? Pengikut siapa?
Anak Ibrahim. Kalau kita betul dah ya, kalau kita rakyat Malaysia, pemimpin kita Anak Ibrahim kan. Tapi kalau balik rumah, pemimpin awak, mak ayah lah kan. Jadinya kita kena jadi sama ada jawatan ataupun tak, kita kena ada sikap yang baik dan cemerlang lah. Supaya macam sebab tu kalau jadi anak, kena jadi anak hak. Hak juh lah kan. Tak sila jadi anak hak. Ngaruh Jadi sebagai umpama Abu Nawas lah, dia cemerlang dalam bidang bernyair dia tu, syair dia tu, nusus dia. Tapi dalam masa yang sama dia turut membantu pemimpin walaupun dia tak memegang jawatan. Jadinya Allah alam, sebagai penganut Islam kita kena cemerlang lah kan. Bukan dari sudut kerohanian saja, tapi dari sudut prestasi dunia pun kita kena cemerlang juga. Okay, terima kasih banyak untuk pengisi kita pada hari ini. Dan terima kasih banyak juga lah untuk adik-adik Omaya ini. Ada soalan yang nak tanya ke sebelum kita tutup ni? Pilih je lah. Tak ada Okay, belakang untuk sahabat nak balik Okay. Jadi, daripada pihak kami lah, ucapkan terima kasih banyak sebab mari. Minta maaf juga lah kalau ada salah dan silap. Ada sebarang pembetulan ke apa boleh bagi tahu. Dan selamat membaca lah. Harapnya lepas pada ni, kalau adik-adik baca buku, bukan baca saja. Tapi baca untuk keluarkan nilai dan pengajaran. Supaya tak sia-sialah kita habiskan masa membaca. Jadi, wallahu a'lam, kita tutup dengan tasbih kafarah dan surah Ikhlas.